pembahasan Belanjawan 2023 pada kali ini. Pada hari ini 1 Mac 2023 di Dewan Yang Mulia ini, tentunya perbahasan saya pada hari ini bagi mewakili rakyat kawasan Kolakara yang saya kasihi. Tuan Yang Dipertua, setiap tahun pembentangan Belanjawan sentiasa ditunggu-tunggu oleh semua rakyat. Adakah ianya akan menyentuh setiap segmen dan lapisan masyarakat, khususnya pasca Covid dan mereka yang terkesan akibat ekonomi yang suram? Saya sendiri pun ternanti-nanti pembentangan kali ini kerana ianya adalah daripada seorang Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri yang telah melalui pelbagai ujian dan cabaran sepanjang perjalanan politik yang telah meletakkan slogan utama reformasi, ditambah dengan slogan Malaysia Madani. Disangka panas sampai ke petang, kiranya hujan tengah hari. Disangka semangat perjuangan reformasi diteruskan setelah berjaya menjadi kerajaan, rupanya semuanya telah dibuang ke laut kerana prinsip asas reformasi yang dilaungkan selama ini telah dilanggar seawal pembentukan kabinet lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oleh itu, dalam pemerhatian saya, tiada yang baharu dalam pembentangan Belanjawan oleh Yang Amat Tambun kecuali mengulangi sebahagian besar apa yang telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan terdahulu pada 7 Oktober 2022 dengan hanya menukar beberapa nama kepada nama baharu sahaja dan dengan beberapa istilah baharu sesuai dengan latar belakang pendidikan sastra Melayu. Mudahnya tiada wow dalam pembentangan Belanjawan ini. Walau bagaimanapun, Tuan Yang Dipertua, saya menyanjung tinggi kerana dalam ucapan bajet kali ini banyak petikan ayat Al-Quranul Karim berbanding sebelum ini dengan hanya mengambil mafhumnya sahaja. Tetapi dalam masa yang sama, pastikan ianya dihayati dan dijadikan panduan di dalam mentadbir negara. Dan satu lagi peringatan saya, jangan cuba menghina ahli lain yang kononnya tidak mampu membaca dengan betul. Saya telah sebut isu ini dalam ucapan perbahasan Titah Diraja minggu lepas. Tuan Yang Dipertua, selain Belanjawan, setiap 5 tahun rakyat menunggu-nunggu untuk mendengar pembentangan rancangan Malaysia. Dan yang terakhir ialah rancangan Malaysia ke-12. Di sini saya ingin bertanyakan Yang Amat Berhormat Tambun, sejauh manakah kerajaan hari ini melihat RMK-12 yang telah dibentangkan pada 27 September 2021 dari segi pelaksanaan dan keperluan menjayakannya? Kerana dalam RMK-12, 6 negeri kurang membangun, iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak akan menerima sekurang-kurangnya 50% peruntukan pembangunan ataupun DE persekutuan. Secara kebetulannya 4 daripada 6 negeri tersebut dipimpin oleh parti selain parti di peringkat persekutuan, iaitu Perikatan Nasional. Dalam konteks Kelantan Terengganu telah dimenangi oleh PAS sejak PRU ke-14 yang lalu. Mungkin negeri-negeri ini, Kelantan, Terengganu dan Kedah, mungkin negeri-negeri ini rakyatnya tak berapa cerdik bak kata salah seorang menteri kerana memilih PN khususnya pada PRU baru-baru ini. Hanya Pulau Pinang dan Selangor banyak disebut, seolah-olah Belanjawan kali ini hanya untuk PRN bagi mengekalkan Selangor dan Pulau Pinang. Ada rasa goyah ke di dua negeri tersebut? Dan adakah negeri-negeri selain Selangor dan Pulau Pinang ini tidak berharga ataupun PM merasakan sudah hilang harapan untuk negeri-negeri tersebut? Saya ingin bertanyakan pihak kerajaan, adakah kerajaan Madani hari ini akan mengulangi perangai dan tabiat lama kerajaan terdahulu yang menaktirikan negeri-negeri pembangkang dalam kurungan dalam konteks federal, tetapi perlu ingat bahawa di peringkat negeri kami adalah sebuah kerajaan yang sah yang dipilih oleh rakyat. Dan inilah sebenarnya yang diperjuangkan oleh Tambun dan kawan-kawan yang lain dalam perjuangan reformasi terdahulu. Tuan Yang Dipertua, kenapa semua ini berlaku? Apakah hadiah sempena 100 hari pentadbiran kerajaan campuran PHBN ini? Adakah kerana ada agenda tersembunyi? Adakah kerana dendam? Sedangkan kawan baharu dalam kerajaan campuran hari ini lebih dahsyat dalam berbalas tuduhan antara satu sama lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada sifat dendam sebagaimana panduannya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Suratul Hasyr ayat 10. Kerana hasad dan dendam bukan ciri-ciri ahli syurga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar.
dan kami cabutkan dari segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka di dalam syurga yang mengalir beberapa sungai di bawah tempat masing-masing. Suratul A'raf ayat yang ke-43. Tuan Yang Dipertua, saya mengharapkan kerajaan hari ini tidak mengulangi kegagalan kerajaan 22 bulan yang lalu kerana tidak kompeten dan hampir tidak mempunyai idea tuntas untuk menyelesaikan kebimbangan keuangan rakyat. Data daripada soal selidik literasi keuangan Malaysia Ringgit Plus pada 6 Disember 2022 menunjukkan satu kebenaran yang menyakitkan tentang keadaan kewangan semasa rakyat, termasuk simpanan yang semakin berkurang, isu aliran tunai dan pelbagai lagi trend yang membimbangkan. Sementara Menteri Sumber Manusia pula menangguhkan pelaksanaan gaji minima bagi PMKS di bawah 5 orang pekerja. Di tengah-tengah tekanan inflasi, sudah pasti kenaikan gaji akan sedikit melegakan rakyat. Pun begitu, kalau kerajaan juga faham keperitan PMKS untuk menangani kenaikan kos pembayaran upah dalam keadaan ekonomi yang perlahan. Dikatakan Perdana Menteri ini pernah menggelar Menteri Keuangan Asia terbaik. Kini pula telah menjadi seorang Perdana Menteri yang disebut-sebut bertaraf dunia. Bahkan kita juga mempunyai Menteri Ekonomi yang sebelum ini kerap melontar pelbagai formula yang tersangat bijaksana. Saya teringat satu rakaman video temu bual The Ayuh Malaysia Show yang disiarkan di YouTube. Menteri Keuangan sekarang pernah berkata, bukan saya yang makan gaji 80-90 ribu sebulan untuk memikirkan penyelesaian. Nah, sekarang ini kamu telah dibayar gaji sebagai menteri. Takkanlah sekarang mampu mengeluarkan formula jangan makan ayam kalau ayam mahal dan pulaukan kedai makan yang menjual dengan harga yang mahal. Kalaulah hanya formula ini sebagai sandaran Menteri Keuangan, sebagai Menteri Ekonomi, Pak Mak Kapur pun boleh jadi menteri. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, tidak seharusnya menteri dan kementerian sekarang ini melaksanakan sesuatu dasar yang populis tanpa mengambil kira keperluan dan kekangan pihak yang lain. Sebuah kementerian yang bertanggungjawab seharusnya lebih memikirkan tentang polisi dan bukannya program semata-mata. Terbaru, Datuk Yang Dipertua, Center for Market Education, CME berkata, belanjawan Tambun hanya gah pada slogan tapi tak begitu memanfaatkan negara. Naratif dalam belanjawan hanya bersifat populis tanpa sebarang strategi kukuh pembaharuan cukai. Soalan yang perlu dijawab juga ialah, adakah benar-benar harga barang mentah telah turun? Saya sendiri mendapat banyak aduan dalam isu ini. Apabila saya balik ke kawasan, saya masih menerima aduan rakyat berkaitan isu harga keperluan harian tinggi. Contohnya telur. Walaupun ada terdapat di pasaran, tetapi dengan harga 18 ataupun 19 ringgit sepapan, itu pun geriksi. Saya mencanangkan dalam memastikan nasib rakyat terus terbela agar pihak kerajaan memberikan perhatian kepada beberapa isu. Yang pertama, wujudkan data komprehensif dengan masa nyata agar semua rakyat mendapat pembelaan yang sepatutnya dan tidak bertindih atas seorang nama. Yang kedua, wujudkan agensi tunggal untuk menyelaras bantuan rakyat. Yang ketiga, hapuskan charge ATM RM1 sebagaimana telah dilaksanakan oleh PM Ke-8. Nampak kecil tetapi amat bernilai kepada rakyat. Saya yakin bank tidak akan mengalami kerugian dengan pengecualian ini. Yang keempat, turunkan harga cukai jalan. Bukan hanya buang pelekat cukai di cermin kereta dan turunkan harga untuk mengambil lesen kereta motor. Tuan Dipertua, apa sebenarnya hala tuju kerajaan dalam memelihara kepentingan Bumiputera dan apakah pendekatan terkini? Kerana tidak banyak disebut dalam ucapan bajet pada kali ini. Dalam isu ini nampaknya seolah-olah kita tersepit di negara sendiri. Jika kita perjuangkan hak Bumiputera dan bercakap tentang bangsa dan agama, kita akan dicop rasis dan perkauman. Tetapi sebaliknya, jika pihak lain yang bercakap tentang agama dan bangsa mereka, mereka dianggap sebagai hero. Adakah kerajaan hari ini terlalu takut untuk menegaskan berkaitan hak kepentingan Bumiputera? Hatta dalam ucapan bajet pun nampak tidak begitu berani untuk menyebut dan menegaskannya. Tuan Yang Dipertua, syiar Islam disebut di dalam ucapan belanjawan. Selain pelbagai program termasuk mengadakan majlis tilawah Al-Quran di pelbagai peringkat yang telah melahirkan ramai qari dan qariah serta projek mencetak Al-Quran, saya ingin mencadangkan agar pihak kerajaan dapat mengadakan program rakaman suara qari dan qariah penuh 30 juzuk, khususnya Johan, sama ada peringkat kebangsaan dan lebih lagi peringkat antarabangsa, agar legasi mereka dapat dihayati oleh generasi akan datang. Dan pada hari ini kita boleh saksikan betapa ramai sekali anak-anak muda yang meminati tarannum, tilawah dan hafazan. Qari dan qariah ini adalah aset negara yang cukup bernilai. Cadangan ini kerana saya memerhatikan ramai qari dan qariah kebangsaan dan antarabangsa yang telah meninggal dunia
termasuk dalam usia muda tanpa dapat direkodkan rakaman suara mereka dengan sebaiknya seperti Allahyarham Ustaz Wan Aiduddin Hilmi Abdullah, Johan Antarabangsa 2016 yang meninggal dunia pada usia 39 tahun. Antara karya dan karya yang masih ada dan sedang menabur bakti mengajar ilmu tajwid dan taranum ialah Ustaz Cik Yahya Daud Qari Johan 1999, Ustaz Radhi Kamrul Hailan Johan 2000 dan 2004, Datuk Ustaz Ahmad Faizul Ghazali Johan 2003, termasuklah qari'ah legenda Datuk Hajah Faridah Mak Saman Johan di antara tahun 1964 sehinggalah tahun 1991. Hanya terdapat rakaman suara mereka yang dibuat sendiri dan disebarkan melalui YouTube atau kini oleh program Belayati TV. Saya ingin menyentuh berkaitan satu isu hangat sehari dua ini, iaitu filem Mentega Terbang. Isu ini ialah isu yang berkaitan dengan akidah dan bukan isu kebebasan. Alangkah lebih baik jika sumber dan tenaga kerajaan yang ada digunakan untuk memperbaiki kegagalan kerajaan mengawal produksi filem-filem yang mempersoalkan Islam dan akidah serta memesongkan akidah seperti ini, dan bukan untuk menyekat musuh politik. Jangan menggunakan tenaga dan kuasa yang ada untuk menyekat kebebasan bersuara dengan cara memberi amaran atau mengambil tindakan kepada aktivis media sosial yang mempunyai pandangan berbeza. Tiba-tiba dalam kegairahan pihak berkuasa mencengkam negara dengan secara kuku besi, tiba-tiba keluar filem Mentega Terbang. Saya mengharapkan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital dapat mengambil tindakan tegas dengan mengharapkan filem tersebut secepat mungkin dan filem-filem seumpamanya di masa hadapan. Yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, ialah tahniah saya atas penegasan Yang Berhormat Tambun untuk menyelesaikan isu sekolah daif. Tetapi persoalannya ialah peruntukan sekolah daif dan juga klinik daif telah dipotong sebanyak 300 juta untuk sekolah dan 140 juta untuk klinik. Peruntukan dalam belanjawan kali ini sebanyak 1.2 bilion, iaitu 920 juta untuk sekolah daif dan 280 juta untuk klinik, sedangkan belanjawan yang dibentang kepada Oktober tahun lalu 1.2 bilion hanya untuk sekolah sahaja dan 420 juta untuk klinik. Saya ingin bertanyakan, adakah Yang Berhormat Tambun menyedari perkara ini? Bagaimana ingin menyelesaikan isu sekolah daif dan klinik daif jika bajet telah dipotong? Tolong lihat semula perbezaan ini. Di keluarga Datuk Yang di-Pertua tidak terdapat sekolah daif, alhamdulillah. Tetapi yang diperlukan ialah kemudahan seperti Dewan Serbaguna, asrama, padang permainan dan beberapa kemudahan yang lain. Saya sebutkan di sini untuk rekod dan semoga mendapat perhatian pihak Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Yang pertama, padang permainan SK Pria dan SK Kampung Tengah. Naik taraf Dewan Pelbagai Guna SMK Kuala Krai dan SMK Keruh. Yang ketiga, membina Dewan Pelbagai Guna SK Banggul Gucil dan SK SYP 2. Yang keempat, asrama SMK Bandar Kuala Krai dan SK Selut Temiang. Yang kelima, membina pagar SMK Lalu dan lain lagi. Banyak senarai panjang yang akan serahkan kepada Yang Berhormat Menteri, insya-Allah. Ini bukti kami masuk ke sekolah bukan untuk berpolitik, tetapi senarai ini saya dapat daripada sekolah apabila lawatan yang saya buat ke sekolah. Tetapi kami masuk ke sekolah untuk membantu apa-apa kekurangan bagi memberikan keselesaan kepada guru dan juga murid. Bukan ucapan saya di pelbagai, bahkan ucapan saya di pelbagai program di sekolah adalah memfokuskan kepada ilmu, motivasi, kepentingan pendidikan tanpa menyebut sepatah perkataan pun isu-isu politik berbanding pihak lain yang telah menjadi rahsia umum akan menjadikan medan tersebut sebagai ceramah politik, khususnya dalam majlis bersama bapa. Kuala Krai minta laluan. Dalam isu masa dah habis. Dalam isu klinik daif di Kuala Krai memang terdapat banyak klinik-klinik yang perlukan perhatian. Antaranya ialah klinik desa Pasir Kelang, klinik desa Sungai Pas, klinik desa Mengkebang, klinik desa Batu Jung dan lain lagi, termasuklah kuartus penempatan kaki tangan yang talung uzur yang perlu kepada perhatian Menteri. Sebagai penutup, Datuk Yang di-Pertua, saya akhiri ucapan ini dengan sebuah peringatan daripada Buya Hamka. Ianya berbunyi begini: adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang mempunyai dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Ianya tentu sangat berkait rapat dengan perjuangan kata-kata dan harapan Yang Berhormat Tambun suatu ketika dahulu. Malah kami di Kelantan dahulu didandangkan dengan pelbagai janji, namun kini hampir menjadi palsu kesemuanya. Kelantan dinafikan hak sejak zaman Tun Guni Aziz Allahyarham, yang mana beliau juga menjadi idola Yang Berhormat Tambun dan seluruh rakyat Malaysia termasuk daripada parti DAP, sehingga kini masih dinafikan haknya. Kami yakin jika Allahyarham Tugu masih ada, terhiris dan terlukalah beliau dengan kenyataan belawak dan pusing-pusing ini. Kuala Krai dan seluruh rakyat Kelantan melahirkan rasa kesal terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu pada 23 Februari yang lalu, yang mengatakan bahawa hak untuk mendapat royalti mesti berada dalam perairan 3 batu nautika. Oleh demikian, kami dengan penuh ketegasan, kami menegaskan pihak kerajaan persekutuan pada hari ini
untuk meneruskan pembayaran wang royalti ataupun atas nama bayaran tunai petroleum kepada kerajaan Kelantan demi kepentingan rakyat Kelantan keseluruhan. Akhirnya saya berpantun untuk kerajaan yang ada pada hari ini sebagai dedikasi anak siakap impian kelah, umpan luka di kampung Manju. Ikatan retak menanti belah, tersilap langkah, jatuh tersungkur. Keris sepukal, pendokok suasa, senjata purba, usah pertikai. Selama kekal ditampuk kuasa, hukum rimba jangan dipakai. Terima kasih Tuan Diputu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker kerana memberi ruang kepada Tenggara untuk berbahas pada petang ini, kerana Tenggara sekarang ni dalam keadaan banjir, Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan madani. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan juga syabas dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan yang telah membentangkan Belanjawan Malaysia Madani 2023 pada Jumaat lalu. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun perihal pengumuman beberapa hal yang berkaitan spesifik untuk negeri Johor, termasuklah projek naik taraf Lebuh Raya Utara Selatan Senai Yongping Fasa 1 4 ke 6 lorong, pembinaan lorong memotong di Senai Desaru Expressway, rancangan tempatan banjir Sungai Johor, pewujudan zon khas kewangan di Iskandar Malaysia, naik taraf Hospital Pontian dan inisiatif PAS Perjalanan Tanpa Had MyBus 50. Ia memberi lega di hati orang Johor dan berharap pelaksanaannya kelak dapat dibuat dengan teratur dan mencapai objektif yang diharapkan. Dan dari 6 perkara ini, RTB Sungai Johor adalah direct kesannya kepada Tenggara di mana ia melibatkan faedah dan manfaat kepada penduduk-penduduk di kawasan kerap banjir di Tenggara melibatkan Kampung Panti, Kampung Kelantan, Taman Kemang, Taman Kota Mas dan Taman Kota Jaya. Ia juga berkemampuan mengurangkan impak banjir kawasan pertanian sekitar Kampung Semangat luar dan dalam, Kampung Orang Asli Sayun Pinang dan Kampung Rantau Panjang Alhamdulillah. Walau bagaimanapun kebetulan sejak pagi tadi hujan dan kawasan-kawasan ini betul lah Yang Berhormat Datuk Speaker dilanda banjir. Hampir 500 lebih ke 1000 keluarga terlibat dan pusat-pusat pemindahan banjir telah dibuka, termasuk juga kawasan Desa Sejahtera, kawasan pemindahan mangsa banjir suatu ketika dulu pun banjir juga lagi. Dan saya suka berkongsi di sini kesugulan lah Tenggara, klinik kesihatan Batu Empat pun tenggelam separuh dan pejabat saya pun, pejabat ahli Parlimen Tenggara tu pun naik juga sampai gigi dekat lantai tu. Jadi agaknya selepas inilah saya minta awal tadi untuk boleh balik ke Tenggara untuk meninjau keadaan rakyat di sana. Dan jika ditinjau daripada keadaan, mungkin boleh tengok di Facebook dan juga medsos, banjir itu saya jangkakan memakan lebih banyak lagi kawasan pertanian dalam Tenggara. Dan ada juga kedapatan calon-calon SPM kita Yang Berhormat Datuk Speaker, terjejas di Johor ada 89 calon SPM, 47 calon SPM yang terjejas tu ada di Tenggara lah, termasuk dengan Kota Tinggi lah, laporan daripada PPD Kota Tinggi. Dan selain itu saya juga ambil kesempatan ini untuk memaklumkanlah kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mungkin memikirkan mekanisme dan kewajaran tertentu bersangkutan nasib calon-calon terjejas banjir ni. Mungkin boleh dilakukan sesuatu sebab daripada malam tadi mendukung selumus tolong parent untuk bersihkan rumah dan sebagainya. Selain itu saya juga ingin menzahirkan setuju dengan Yang Berhormat Bagan, tak ada kat sini, yang menyebut kemarin bahawa projek kereta api berkelajuan tinggi KL Singapura High Speed Rail HSR dengan izin wajar ditimbang untuk dimajukan semula serta terhenti bagi manfaat negara dan rakyat. Selain memperkukuh jalinan pengangkutan awam negara, pemajuan semula HSR mampu melonjak potensi ekonomi negara dan kemakmuran ekonomi domestik melibatkan jajaran negeri dan daerah terlibat. Tuan Yang di-Pertua, secara umum Belanjawan Malaysia Madani ini sedaya upaya menyentuh pelbagai lapisan keutamaan dan keperluan rakyat dan negara dalam mendepani mehnah cabaran ekonomi dan cuba memacu proses pemulihan ekonomi negara dengan mengambil kira segenap kemampuan yang ada. Sudah tentulah belanjawan ini menagih kesungguhan dan komitmen pasukan Madani terutama dalam kalangan penjawat awam sebagai frontliners penyampai supaya dasar-dasar baik yang hendak dilaksana dapat dinikmati oleh kelompok sasaran sebaiknya. Dalam ruang masa yang ada, Tenggara. Boleh minta penjelasan? Ya, Datuk Bung. Terima kasih.
Yang Berhormat Tenggara, sedarkan Yang Berhormat bahawa perancangan yang baik harus pelaksanaannya juga harus baik, dan justru itu semua agensi di negara ini harus melaksanakan tanggungjawab bahawa kerajaan berkomited untuk memberi tumpuan yang serius kepada sektor-sektor yang demikian. Tetapi kita ini tergandala sebab pelaksanaan dia, implementation dia itu tergandala. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Saya bersetujulah dengan yang disebut. Boleh masukkan dalam teks ucapan, dan kita pun sebenarnya bukan saja tentang perancangan dan pelaksanaan pasukan yang nak melaksanakan, tetapi doa kita pun terhadap bajet ini sebenarnya kena betul daripada awal. Kita mesti mendoakan supaya bajet ini dapat dilaksanakan dan matlamat yang hendak dicapai dalam bajet ini bolehlah dicapai. Dalam ruang masa yang ada, saya sambung Yang Berhormat Datuk Speaker, dalam ruang masa yang ada, Tenggara tertarik untuk menyentuh beberapa perkara berkaitan belanjawan ini. Satu, hasrat menoktahkan kemiskinan tegar melalui inisiatif pendapatan rakyat IPR. Inisiatif ini adalah lanjutan atau pengukuhan pelaksanaan inisiatif sebelum ini dengan matlamat miskin tegar sifar. Kebetulan saya berada dalam unit kemiskinan di unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri Satu Ketika Dulu 4 bulan lepas sebagai pegawai di sana, dan kita menyedari hakikat bahawa angka 130,000 sasaran ketua isi rumah atau ahli isi rumah miskin tegar ini adalah data yang dinamik. Ia mungkin bertambah atau menurun bergantung kepada perubahan-perubahan kepada keadaan sosioekonomi ahli masyarakat yang berkenaan. Yang mustahak adalah cita-cita kita bersama untuk melihat keadaan teranjak lebih baik dengan mencapai sifar miskin tegar secara relatif. Walau bagaimanapun, ikhtiar-ikhtiar sebelum ini wajar diperteruskan dengan mengganda kaedah pelaksanaan supaya peningkatan pendapatan peserta program ke arah sifar miskin tegar ini boleh dijayakan dan berkekalan. Di Tenggara ada sebuah kampung orang asli terlibat, iaitu Kampung Orang Asli Pasir Intan dengan jumlah peserta 55 ketua isi rumah. Walau bagaimanapun masih lagi belum kick off, harap dapat dipercepat dan segera diperluas kepada KIR miskin tegar lain yang ada di Tenggara. Kita tidak mahu pada bulan sekian peserta telah teranjak ke status miskin, kemudian dalam beberapa tempoh tidak miskin lagi, tetapi selepas setahun kembali semula ke keluk miskin dan miskin tegar. Jadi pelaksanaan IPR ni saya cadangkan supaya mengambil kira jugalah pendekatan-pendekatan mekanisme yang hendak dilaksanakan supaya dia realistik lah untuk dijadikan. Justru perancangan untuk memastikan aktiviti ekonomi disertai hendaklah memenuhi keperluan komuniti setempat, terutamanya sektor pertanian dan makanan, untuk memastikan permintaan berterusan juga adalah tepat. Selain daripada itu, pihak kajian perlu juga cakna dengan keadaan geografi dan lokasi keusahawanan yang nak dilaksanakan melalui IPR ini, terutamanya kawasan yang terdedah kepada bencana banjir seperti di Tenggara dan juga serangan haiwan lah seperti gajah. Dan Tenggara juga mencadangkan penglibatan komuniti franchise amat perlu agar perniagaan atau keusahawanan yang dibuat disertai dengan model perniagaan, sistem dan metodologi pemasaran tertuntas supaya pelaksanaan IPR ini terutamanya di kawasan-kawasan bandar dapat mencapai objektifnya. Dua, penyuburan tanah di bawah agensi Felda, Risda dan Felkra. Idea penyuburan tanah untuk tujuan bekalan makanan negara adalah sesuatu yang wow. Dalam soalan bertulis saya juga mencadangkan pemanfaatan tanah-tanah kocik, tanah reserve jalan pertanian di Felda, misalnya untuk diusahakan jenis tanaman yang boleh bantu negara setidak-tidaknya mengurangkan kebergantungan import. Tapi pengalaman saya melihat ikhtiar-ikhtiar Felda yang dingin amat menggusarkan. Saya ambil satu contoh Felda lah, sebab saya ni anak peneroka Felda Penglih Timur. Suatu ketika Felda mewujudkan pelbagai usaha untuk kebaikan watannya demi negara, termasuklah program seperti skim insentif usahawan Felda, SIUF, ada satu wilayah, satu industri sawari dan berbagai lagi. Dan di antara ikhtiar-ikhtiar itu terselit juga usaha yang dinamakan sebagai projek Gedung Makanan Negara, GMN, yang berhasrat sebagaimana yang digarap dalam belanjawan ini. Tanpa menuding ke mana-mana pihak, saya melihat iltizam sumpah ini perlu disertai dengan plan formulasi, implementasi dan evaluasi yang tuntas. Kerajaan juga melalui agensi-agensi ini mestilah melibatkan kepakaran luar seperti IPTA, IPTS, agensi penyelidikan kerajaan seperti Mardi dan Fama, serta pemain industri dan pakar-pakar swasta supaya gembelingan kepakaran dan sumber dapat dijana ke arah kejayaan. Agensi-agensi seperti Felda, Felka dan Risda saya tahu dah buat banyak juga
Tetapi tidak boleh secara bersendirian melakukan dengan radas dan tolok penilaian sendiri. Ia mesti dirancang dengan rapi dengan mekanisme universal agar pelaksanaannya kelak benar-benar mampu diukur dan ditambah baik setiap masa agar tidak terkandas di pertengahan usaha. Kerajaan Malaysia Madani pada hari ini perlu mewujudkan satu langkah pelaksanaan yang pragmatik supaya risiko kegagalan boleh dikurangkan. Dalam keadaan ekonomi seperti sekarang dan tuntutan pemulihan yang memuncak, kita kena kurangkan risiko gagal dan lakukannya dengan betul dari awal. Start right from the start dengan izin. Saya harap kebimbangan saya ini tersasar dan cita-cita seumpama gedung makanan negara Madani kali ini boleh benar-benar berjaya untuk kebaikan negara dan manfaat rakyat. Seterusnya adalah berkaitan dengan pelaburan dan pemerkasaan taman-taman perindustrian. Meneliti perbelanjawan ini juga, Tenggara memuji inisiatif yang mahu dicapai berkaitan usaha mempertingkatkan pelaburan. Inisiatif ini disokong insentif cukai dan dana pembiayaan pinjaman oleh Bank Negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Plan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030. Peningkatan pelaburan terutama dalam sektor perkilangan berkeupayaan membekal dan menyediakan peluang pekerjaan terutama kepada graduan mahir dan separa mahir TVET. Walau bagaimanapun segala insentif yang diberikan mestilah juga boleh membawa masuk pelabur-pelabur untuk memperkaya taman-taman perindustrian sedia ada. Saya mengambil contoh di Tenggara. Terdapat 2 taman perindustrian yang masih banyak ruang untuk ditambah pengusaha industri bagi merancang ekonomi dan peluang pekerjaan kepada rakyat. Jadi pihak MITI perlu menyediakan perancangan strategik untuk memperkasa taman-taman industri sedia ada seperti terdapat di Bandar Tenggara dan Kampung Lukut di Kota Tinggi dalam Parlimen Tenggara. Jika ada masa saya jemput Yang Berhormat Menteri MITI lah untuk mengadakan lawatan ke kawasan yang hanya ada 3-4 kilang besar seperti Hokuden, Sunningdale, Podoyo, Highlight Industri dan Ayamas saja. Dan ini akan memberi faedah manfaat bukan saja kepada orang Tenggara tetapi juga melibatkan rakyat di Parlimen Simpang Renggam, Keluang, Sembrong, Kulai, Kota Tinggi dan Mesring. Ia juga akan memberi faedah lain hiliran dengan pertambahan pemasukan rutin. Jadi akhirnya adalah berkaitan dengan menyegerakan projek pelaksanaan rakyat. Di Tenggara ada berkaitan dengan KPKT, Program Perumahan Rakyat, Perumahan Kluster Bandar Tenggara dan Balai Bomba Bandar Tenggara telah lama siap tetapi belum diserah kepada pihak berkenaan untuk kegunaan awam dan rasmi. Balai Bomba mula dibina sekitar 2018 dan telah siap pada 2022 namun sehingga kini masih belum serah. Difahamkan akan diserah untuk beroperasi sebelum April 2023, harapnya jadi realiti. Begitu juga 320 unit rumah kluster. Saya minta masa sikit, Datuk Speaker. Baik, silakan. Begitu juga 320 unit rumah kluster telah siap tapi masih belum diserah kepada pejabat SUK Johor untuk tindakan penjualan dan rakyat banyak bertanyalah. Jadi saya mohon KPKT boleh menyegerakan hal ini. Untuk urusan KKM, Kementerian Kesihatan, naik taraf dan baik pulih klinik kesihatan Bandar Tenggara amat perlu disegerakan sebab ada pertambahan banyak taman perumahan termasuk Taman Anggrek, Jalinan Taman Sayung Pinang dan Indah serta Taman Mawar serta satu pusat kesihatan wajar dibina di Taman Sri Sarjana Kota Tinggi dalam Parlimen Tenggara memandangkan penggunaannya daripada sekitar Ladang Rem, Ladang Taitak, Kempu Lada dan Kampung Sungai Redang amat memerlukan. Saya difahamkan lokasinya dah ada, tapak tanah pun tu dah diluluskan jadi KKM bolehlah melaksanakan. JKR saya nak ucap terima kasih kerana baru saja meluluskan peruntukan 1.8 juta resurface jalan yang kerap berlakunya kemalangan daripada Felda Penggeli Timur ke Inas. Dan untuk urusan pelancongan ni saya memetiklah dalam teks ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, negara kita kaya dengan limpahan khazanah alam yang mempersonakan serta pantai-pantai yang bersih dan menawan. Selain digunakan ke berbagai flora dan fauna, Tenggara mencadangkan agar dijenguk kawasan air terjun Gunung Muntahak untuk dijadikan lokasi ataupun produk pelancongan baru daerah Kota Tinggi. Akhirnya saya memetiklah ucapan Yang Amat Berhormat Tambun mulai tahun tafsiran 2023 had pelepasan cukai ke atas belanjawan rawatan perubatan akan dinaikkan daripada 8,000 kepada 10,000. Terima kasih. Sebagai tambahan, skop pelepasan ini juga diluaskan meliputi kos rawatan pemulihan bagi anak-anak kurang upaya pembelajaran seperti autism, Down syndrome dan specific learning disability. Saya mewakili ibu bapa komuniti ini terutamanya dari Taska Anak Istimewa Down syndrome dan PDK Down syndrome Putrajaya mewakili Mama Muaz mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Kerajaan Madani. Sebagai kesimpulan, Tenggara berharap Belanjawan Malaysia Madani 2023 ini menjadi butir-butir perbelanjaan yang membawa manfaat kemakmuran kepada negara dan kesejahteraan buat rakyat. Dan semoga ia digerak dan dinadii dengan prinsip-prinsip wasatiyah agar bukan saja berkesan malah seimbang, sentosa dan diberkati. Sebagaimana mafhum surah Al-Furqan ayat 67 yang bermaksud,
dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara berkenaan itu. Sekian, terima kasih. Tenggara mohon menyokong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tenggara. Saya harap Tenggara boleh balik dengan segera tengok masa-masa banjir apa yang jadi pada mereka. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Speaker. Baik, sila Macang. Baik-baik mengail tenggiri, jangan terkena ikan parang. Pemimpin baik tidak menyendiri, selalu terima pandangan orang. Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Yang Bertuah, izinkan saya membuka bicara dengan mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana telah membentangkan satu belanjawan yang cukup besar dalam sejarah negara, RM388 bilion. Olah bagaimanapun, berdasarkan tinjauan yang saya buat dalam banyak laporan-laporan media berkenaan dengan belanjawan ini, nampaknya ada satu dan beberapa perkara yang menyebabkan ianya kurang berkesan ataupun kurang mendapat perhatian yang baik. Seperti laporan The Straits Times di Singapura, ianya adalah belanjawan yang menyeluruh tetapi tidak ada pengumuman yang bersifat game changer. Izinkan saya, Tuan Yang Bertuah, untuk membedah dan mencerakinkan beberapa persoalan penting melibatkan belanjawan ini. Yang pertama, kita perlu tahu Malaysia adalah sebuah negara perdagangan, dan pada minggu ini saja kita dah diberi makluman bahawasanya perang Rusia-Ukraine telah menjangkau setahun. Dan perang ini dijangkakan berlarutan dan memberi kesan yang cukup besar kepada rantaian bekalan ekonomi dunia, yang memberi kesan juga kepada Malaysia. Dan kita juga tidak boleh lupa dan alpa akan risiko perang antara Taiwan dan China, walaupun agak jauh tetapi ia sentiasa ada dalam keadaan yang serba tidak kena ini. Dan selepas COVID menjengah, kita berdepan dengan pelbagai norma baru dari segi ekonomi dan perindustrian. Dan ini akhirnya membawa kepada satu pertembungan perang dagang yang sedang berlangsung kini dalam boardroom company-company, syarikat-syarikat yang ada, di mana antara objek utama yang menjadi perebutan dan pertembungan ialah semikonduktor yang kita juga terlibat sama. Dan kalau kita lihat, Malaysia perlu menilai semula kedudukan kita dalam perdagangan dunia. Apakah Malaysia sudah pun mengenal pasti sektor-sektor utama untuk kita memberi penumpuan penuh oleh kerajaan Malaysia Madani? Ini saya tidak dapat lihat dan dengar dalam ucapan yang Amat Berhormat Tambun tempoh hari. Kalau kita tinjau yang Tuan Yang Bertuah, Malaysia bermula lahir selepas kita keluar daripada ekonomi kapitalisme penjajahan, colonial capitalism dengan izin, yang mana kita membawa legasi penjajah British dengan berat kepada komoditi dan sebagainya. Kemudian pada tahun 70-an 80-an barulah kita berjinak-jinak dengan perindustrian yang bersifat import substitution. Kemudian kita masuk pula ke perindustrian yang bersifat ekspor. Dan inilah antara punca mengapa semalam Yang Berhormat Muar membangkitkan isu TVET kita yang tidak berdaya saing. Kerana Malaysia selepas kita berdepan dengan kemelesatan ekonomi pada tahun 98, ada fenomena yang saya ingin membawa perhatian Tuan Yang Bertuah dan Dewan ini, iaitu yang dipanggil deindustrialization premature. Premature deindustrialization, iaitu kita cepat sangat menyah industri pembuatan kita. Jadi ini antara punca kenapa dari segi KDNK, sektor perkhidmatan mendominasi mengatasi sektor pengeluaran dan pembuatan yang semakin menguncup. Dan ini akhirnya menjadikan sektor SME kita, IKS kita tidak berdaya saing. Tidak lagi berjaya menghasilkan peluang-peluang pekerjaan yang mempunyai nilai tambah dan tinggi. Dalam laporan Bank Negara 2019, kalau saya boleh kongsi dengan Dewan Yang Mulia ini, dalam satu grafik ini kita boleh lihat sebenarnya yang banyak golongan TVET yang masuk ke dalam sektor ini adalah golongan operator dan assemblers. Manakala managers, engineers, technician hanyalah sekitar 11% saja. Dan kalau kita tinjau juga laporan Bank Negara ini, rata-rata pengeluaran dalam sektor elektronik dan elektrik kita ini adalah berkenaan dengan pembuatan komputer. Sedangkan pengeluaran dan permintaan dunia telah beralih kepada telefon pintar dan tablet. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita
menyebabkan kita ketinggalan dari segi penarikan pelabur-pelabur yang lebih mempunyai kemampuan untuk menawarkan teknologi yang lebih baik untuk sektor pembuatan kita. Bila perkara ini berlaku, Tuan Di-Pertua, kita berdepan dengan satu masalah di mana penglibatan golongan industri Bumiputera semakin mengecil. Dan kalau kita lihat, peranan GLC kita pun sudah tidak lagi berdaya saing seperti dulu. Kalau dulu pada tahun 90-an, Yang Muhammad Tambun sering mengkritik golongan-golongan yang dipanggil sebagai kronism dan nepotism, walaupun sebenarnya bukan semua golongan tersebut adalah golongan yang boleh dikatakan parasit ekonomi ataupun rent seeker. Ada juga golongan ini yang bersifat industrialis, usahawan tulen yang mampu dan diberi bantuan oleh kerajaan untuk membangunkan satu-satu sektor. Jadi kini kita sudah tidak ada lagi Renong, Halim Saad dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu kita lahirkan. Tapi malangnya, sektor-sektor yang strategik ini tidak semua industri usahawan Melayu mampu menerokanya. Kerana ianya mempunyai high barrier of entry. Modal yang besar, teknologi yang tinggi. Jadi hanya kerajaan saja yang mampu membantu dan masuk ke dalam sektor-sektor ini. Seperti contohnya bioteknologi, aero angkasa, dalam digital economy. Jadi peranan GLC adalah amat penting, Tuan Yang Di-Pertua, untuk memastikan pertumbuhan baru untuk negara dirancang oleh kerajaan melalui belanjawan ini. Tapi malangnya, Tuan Yang Di-Pertua, kalau kita lihat apa yang berlaku dalam sehari dua ini, GLC kita sedang sakit. Terbaru semalam tadi saya dengar Yang Berhormat Kepong membangkitkan isu fama niaga. Macam mana GLC kerajaan boleh dapat PN17? Rugi besar zaman COVID. Jadi head must roll. Sesiapa saja yang menguruskan fama niaga perlu dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan syarikat di bawah PNB, Valesto Energy yang hilang market cap. Dan juga kita berdepan dengan, kita tahu dalam stable PNB, Sapura Energy juga berdepan dengan isu yang sama. Jadi ini antara hal-hal yang ingin saya bertanya kepada Kementerian Kewangan. Apakah dasar kerajaan ada pada hari ini untuk membantu syarikat-syarikat GLC yang sakit? Ya, jadi ini satu perkara yang penting kerana kalau GLC kita lemah, pertumbuhan yang menyeluruh sukar dibuat. Sebab apa? Sebab banyak syarikat-syarikat kecil Bumiputera ini bergantung kepada kekuatan syarikat-syarikat GLC untuk mereka membina vendor development program, terlibat dalam rantaian bekalan supply chain mereka dan sebagainya. Jadi adalah amat penting untuk kerajaan Malaysia Madani pada hari ini membuat hala tuju yang jelas. Kalau saya boleh cadangkan, perlu ada satu akta yang baru untuk memandu dan mengurus GLC kita. Perlu kembalikan GLC kita kepada mandat yang asal berkenaan dengan membantu menubuhkan agenda Bumiputera di dalamnya, juga membantu mewujudkan satu mandat yang lebih bersifat sosial selain daripada pulangan yang diberikan kepada kerajaan. Untuk GLIC, untuk Government Link Investment Companies, tak ada masalah. Teruskan mencari pulangan yang terbaik untuk negara. Tuan Yang Di-Pertua, ada banyak beberapa perkara yang disinggung oleh Yang Muhammad Tambun dalam pembentangan bajet baru ini yang menyentuh kedudukan kami sebagai ahli Parlimen Pembangkang, khususnya negeri Kelantan. Kalau kita lihat, ada beberapa perkara penting yang sebenarnya mampu melemahkan negara kita dari segi pembangunan. Antara isu yang kami rasa amat kecewa ialah bagaimana Aerotropolis Kedah dibatalkan. Sedangkan kalau saya boleh ambil contoh laporan berita pada tahun 2019, tak silap saya, Yang Muhammad Bagan ketika itu bersetuju, tiada masalah untuk membangunkan sebuah lapangan terbang di Kulim. Beliau menyokongnya dahulu. Dia tak ada di sini pada hari ini, tapi saya harap beliau masih menyokongnya lagi kerana ianya membantu dari segi pembangunan bukan saja ekonomi Kedah, tapi juga ekonomi Malaysia. Dan ini ada perkara yang penting yang kita perlu pastikan kerajaan pada hari ini tidak menganaktirikan negeri-negeri pembangkang. Dan kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12, tadi Yang Berhormat Kubang Keren telah membangkitkan, memang ada peruntukan dan perancangan yang jelas. Negeri-negeri yang kurang membangun seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Sabah, Sarawak perlu diberi perhatian penuh dari segi perbelanjaan peruntukan pembangunan. 50% peruntukan yang dibuat oleh kerajaan perlu disalurkan untuk memudahkan
mempersiapkan semua projek-projek yang telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Sebab barulah pertumbuhan negara itu dapat kita kongsi secara adil dengan semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah, kalau kita lihat Sabah dan Sarawak diberi layanan yang cukup baik. Tapi apa beza kami? Kami juga menyumbang kepada percukaian negara, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Tetapi dari segi pemberian peruntukan, seperti dimaklumkan sebelum ini, tidak disalurkan kepada kerajaan negeri. Ini tidak baik kerana dari segi pembangunan sesebuah negeri, yang menjalankannya adalah kerajaan negeri bersama agensi-agensinya. Jadi kalau kita ada amalan yang double standard sebegini, ia tidak akan langsung membantu pembangunan negara secara keseluruhan. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin singgung peluang untuk kerajaan Malaysia Madani pada hari ini menambah baik untuk kita menjana pertumbuhan. Kalau saya boleh kongsi peta yang ada di tangan saya ini, Kelantan merupakan, saya katakan pada hari itu, sebuah gateway, serambi laluan ekonomi sutra moden. Jarak antara Tumpat ke Indochina, Tumpat ke Vietnam, Tumpat ke Bangkok lebih dekat berbanding ke semuanya melalui ke Singapura. Jadi, apakah salahnya kalau Kelantan diberi peluang untuk membangunkan sebuah pelabuhan laut dalam yang mampu menampung perdagangan yang ada di pantai timur dan semenanjung. Kita pun sudah ada ECRL. Jangan jadikan ECRL sebagai satu gajah putih. Perlu ada perancangan ekonomi yang menyeluruh agar kargo-kargo yang dibawa daripada pantai barat melalui merentas Bajar Titiwangsa sampai ke pantai timur untuk kita hantar ke pasaran di timur, di Indochina dan sebagainya. Jadi ini yang saya ingin tarik perhatian kepada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan Kementerian Kewangan. Kalau Kelantan tak nak dibagi royalti, bagi lesen pelabuhan laut dalam. Biar kami cari pendana-pendana swasta untuk membangunkan infra yang kritikal ini. Dan kita akan bantu menambah KDNK negara melalui gerbang timur ekonomi Malaysia. Jadi, Tuan Dipertua, di Kelantan, di tempat saya, di Machang, Kerajaan Perikatan Nasional, terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin dahulu, meluluskan satu projek yang penting untuk memangkin pertumbuhan di Kelantan, iaitu Taman Industri IBS di Sungai Magan, Labok, Machang. Jadi, dengan adanya ECRL, dengan adanya pelabuhan, dengan siapnya Central Spine Road, Kelantan juga boleh membangun seperti Selangor dan negeri-negeri lain. Jadi, Tuan Dipertua, saya akan akhiri perbahasan saya dengan serangkap pantun. Jika patah sayap si Raja Wali, bertongkat jua kanda kemari. Kalau benar ini Malaysia Madani, kenapa kami dianaktiri? Jadi demi rakyat, demi negara, saya menyeru Yang Amat Berhormat Tambun berlaku adil kepada kami semua di Kelantan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya jemput Selayang. Yang Berhormat Datuk Speaker, terima kasih memberikan saya peluang untuk membahas Bajet Madani 2023. Saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Bajet yang telah dibentangkan memberikan tumpuan untuk menangani isu ketidaksamaan atau inequality dengan program-program yang substantif dan realistik. Perkara pertama, struktur pasaran Malaysia. Saya berpandangan BENAS berkongsi 60 juta dengan pesawat padi tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pesawat. Saya meminta kerajaan menangani isu asas iaitu pembetulan struktur pasaran. Hapuskan monopoli dan kartel dengan segera. Kewujudan kartel dalam industri penanaman padi adalah secara keseluruhan, daripada bekalan, benih, baca, racun, mesin, sehingga pemasaran, penghilangan dan pengurusan skim bantuan. Sekiranya keseluruhan sistem ini tidak diperbaiki, nasib pesawat tidak akan berubah. Kewujudan kartel dan monopoli bukan hanya dalam industri padi, tetapi di beberapa sektor yang lain. Kewujudan kartel dan monopoli menimbulkan beberapa masalah.
masalah harga makanan tinggi dan kos sara hidup tinggi muncul daripada masalah struktur pasaran. Monopoli dan kartel mengambil kesempatan ke atas pengguna. Harga produk dinaikkan secara sembrono sehingga tahap yang mencecah dan tidak masuk akal. Dalam pasaran Malaysia, beberapa syarikat besar mempunyai monopoli barang-barang utama seperti tepung, beras, minyak, masak dan mereka yang bergantung kepada syarikat besar ini seperti restoran, gerai dan retail terdedah kepada kenaikan harga dan bekalan yang tidak menentu. Penyalahgunakan kuasa pasaran dominan atau monopoli perlu ditangani untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang mampan. Pengguna akan turut rugi kerana kurang pilihan, berhadapan dengan harga tinggi dan barangan tidak berkualiti. Ekonomi tidak akan berkembang kerana perusahaan baru tidak dapat menembusi pasaran dan perusahaan tidak mempunyai insentif untuk menjadi inovatif dan cekap. Saya cadang kerajaan membuka pasaran dan membenarkan lebih banyak perusahaan untuk mengimport barangan untuk menyelesaikan masalah monopoli. Perkara kedua, MyCC. Saya juga meminta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk mengambil tindakan tegas di bawah Akta Persaingan dan memastikan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC mengambil tindakan yang lebih berkesan untuk menggalakkan persaingan dalam pasaran serta memberikan hukuman berat kepada mereka terlibat dalam kegiatan kartel dan monopoli yang tidak bermoral. Perkara ketiga ialah tentang persaingan. Malaysia perlu mengadakan pasaran terbuka dan kompetitif dengan harga barang ditentukan oleh pasaran dan bukan ditetapkan oleh kerajaan atau siapapun. Ketidakadanya pasaran terbuka adalah sebab mengapa bila harga minyak mentah turun, harga dunia untuk bekalan makanan asal turun. Tapi di Malaysia, harga barang makanan dan harga barang yang dijual kepada konsumer masih naik dan melampung tinggi. Kebebasan ekonomi bermaksud persaingan penuh bagi memastikan harga berfungsi. Tujuan pertama ialah membolehkan harga pasaran digunakan untuk menetapkan harga. Persaingan adalah jalan mencapainya. Ancaman yang dihadapi ialah pihak elit mencari kekayaan tanpa usaha. Desakan untuk mendapat perlindungan, keistimewaan, merentil atau rent seeking dan tanggungan bail-out selain kecenderungan kepada monopoli dan kartel. Elit sentiasa mahukan perlindungan bagi membolehkan mereka memonopoli geran, tarif, lesen terhad, AP dan bail-out. Justru kerajaan perlu menghalang perlindungan atau keistimewaan yang diberikan kepada pihak elit atau sesiapa pun. Saya meminta kerajaan kembali peranan kerajaan kepada pangkuan yang betul untuk mengadakan pasaran terbuka dan persaingan yang sihat. Ludwig Erhard, Chancellor Jerman Barat dan Menteri Ekonomi dalam buku beliau Prosperity Through Competition menulis bahawa dengan izin, competition is the most promising means to achieve and to secure prosperity. It alone enables people in their role as consumers to gain from economic progress. It ensures that all advantages which result from economic progress will result to higher productivity which everyone eventually can enjoy. Mengikut Erhard, untuk menjana kemakmuran, kita harus tolak dasar yang hanya membawa dengan izin, apparent progress. Kenaikan pendapatan oleh 1%, the 1%, tidak akan disalurkan kepada golongan di bawah. There is no trickle effect. The rising tide did not lift all boats. The small boats are still grounded. Erhard is right. To achieve increased prosperity,
Any policy which prefers apparent progress to real progress must be abandoned. Golongan elit, kartel dan monopoli bila menekankan dan mendesak kerajaan untuk meneruskan kuasa pasaran dominan atau monopoli, keuntungan besar yang dianggap oleh mereka dibayar oleh setiap rakyat, setiap barang yang dibeli, setiap hari dengan harga yang tinggi dan tidak berpatutan. Dengan izin, they are feeding on the poor masses. Kerajaan ada tanggungjawab untuk melindung rakyat, iaitu pengguna, the consumer. Oleh yang demikian, saya setuju dengan pandangan Erhad bahawa kartel bukan sahaja musuh kepada consumer, tetapi juga musuh kepada negara dan masyarakat. Peranan kerajaan dalam ekonomi bukan menjadi pemain di perniagaan, tetapi untuk memastikan undang-undang menjaga pasaran terbuka diikuti oleh semua. Saya setuju dengan pakar ekonomi Walter Eucken yang berkata peranan kerajaan dalam ekonomi adalah seperti referee dan bukan pemain di dalam permainan bola sepak. Perkara yang keempat ialah tentang menetapkan harga barang. Kerajaan harus berhenti untuk menetapkan harga minima atau maksima. F.A. Hayat dalam buku Jalan Perhambaan atau yang lebih dikenali sebagai The Road to Serfdom telah memberikan nasihat bahawa kerajaan tidak harus menetapkan harga barang termasuk harga jualan minima atau maksima. Menetapkan harga terlalu rendah adalah salah. Sementara menetapkan harga yang terlalu tinggi juga membawa akibat yang sama. Kedua-dua akan merosakkan ekonomi. Kawalan atau perancangan harga barang oleh seorang manusia atau sebuah lembaga tidak berkesan kerana tidak seorang manusia atau lembaga mampu meninjau semua fakta. Oleh sebab semua fakta yang perlu diambil untuk menetapkan harga adalah terlalu banyak dan rumit. Tidak ada satu pusat dapat meneliti kesemuanya. Keadaan keperluan dan penawaran komoditi berlainan yang sentiasa berubah tidak dapat diketahui sepenuhnya atau pada kadar yang cukup cepat oleh satu pusat. Menerusi persaingan sistem harga secara automatik merakamkan semua data yang berkenaan. Usahawan dengan memahati pergerakan harga-harga yang secara perbandingan dapat menyelaraskan kegiatan dengan para pesaing mereka. Saya tidak lupa bahawa tujuan menetapkan harga siling ialah untuk membantu golongan B40. Memansuhkan harga siling kepada barang asas tidak akan terjejas golongan B40 dalam jangka masa panjang bila digantikan dengan cara lain. Program keselamatan sosial dan keadilan sosial adalah penting dan menjadi asas ekonomi, kesihatan, pendidikan, gaji minima dan piawaian untuk sekolah, klinik dan hospital dalam konsep madani. Bajet 2023 yang dibentang ada banyak program untuk menambahbaikan jaringan keselamatan sosial. Oleh yang demikian, bila kerajaan berhentikan penetapan harga barang yang tidak akan terjejas golongan B40 dengan adanya sistem subsidi yang tersasar dan berkesan. Minta laluan. Jerlun. Ya, Menyentuh tentang... Boleh? boleh saya habiskan dulu? Okey. Idea ekonomi pasaran sosial harus dibahas oleh jemaah menteri dan masyarakat. Sepanjang sejarah, manusia mahukan kebebasan dan pada masa yang sama keadilan. Dalam sejarah 70 tahun selepas Perang Dunia Kedua, negara yang mengamalkan ekonomi pasaran sosial telah membuktikan konsep ini dapat mencapai tahap kehidupan yang baik dan lebih tinggi banding dengan negara dan sistem ekonomi lain. Kerajaan dan rakyat Malaysia harus memberikan fikiran yang dalam untuk mengikut prinsip-prinsip ini sebagai komplement kepada konsep madani. Ya, silakan. Baik, Yang Berhormat ada menyentuh tentang isu kenaikan harga barang dan penetapan shilling.
Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa sebelum ini Yang Berhormat Tambun dan juga ramai ahli-ahli politik menyebut bahawa turunnya harga minyak, maka semuanya akan turun. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa cadangan untuk menurunkan harga minyak itu dapat dilakukan oleh kerajaan hari ini sebagai memenuhi apa yang disebut oleh Yang Berhormat berkaitan dengan kenaikan kos harga barang itu? Sekian. Ya, ini memang adalah satu perkara yang kita semua hendak mengambil tindakan supaya harga yang berpatutan dapat dinikmati oleh rakyat kita semua. Sekian, terima kasih. Saya sokong. Terima kasih Selayang. Tibalah waktunya untuk arau. Pembahas yang ditunggu-tunggu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat speaker yang dikasihi, kerana duduk mempengusikan majlis untuk menunaikan janji dengan saya semalam, iaitu Yang Berhormat akan bagi lebihan 3 ataupun 4 minit untuk saya bawa usul kantin sekolah. Terima kasih. Saya tahu Yang Berhormat berada di sana untuk membolehkan supaya janji ditepati. Saya percaya Yang Berhormat tidak mahu jadi satu manusia namanya Francis Light. Pada tahun 1986 buat perjanjian dengan Sultan Kedah untuk membantu dari segi ketenteraan berlawan dengan Siam. Tapi dia bukit janji, malah selepas itu mereka berperang. Jadi perangai mungkir janji ini saya tak tahu siapa yang mewarisi, tapi itulah yang sebelah Pulau Pinang. Okey, yang pertama sekali saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyampaikan ucapan yang cukup hebat. Ucapan kali ini cukup baik, terbaik. Wajar diambil pandangan saya ini kerana berdasarkan pengalaman yang panjang, saya tengok ucapan kali ini cukup baik. Jadi satu dua lah mendapat gangguan biasa, tetapi pada keseluruhannya ucapannya baik. Ucapan daripada pihak kami oposisi seperti Ketua Pembangkang, daripada Paguh, daripada Marang, daripada Kubang Krian, dan termasuklah kawan-kawan daripada Putrajaya dan kawan-kawan yang bocap tadi dengan menggunakan gadget baru mereka, di mana ucapan mereka telah diperhatikan di seluruh Malaysia. Dan kali ini saya pun juga memakai gadget. Apa khabar rakyat Malaysia? Apa khabar orang muda yang sedang mendengar ucapan saya yang tidak sepertinya ini? Jadi saya ucap terima kasih. Dan semoga pendekatan, pemikiran, ucapan yang hebat ini diteruskan. Dan saya telah dibantu untuk menyediakan ucapan ini oleh beberapa orang pensyarah, peguam-peguam, researchers. Tapi saya mohon maaf kepada mereka kerana saya tak dapat membaca ucapan ini dalam masa jangka yang pendek. Jadi saya terpaksa buat ucapan saya setelah saya ambil kesimpulan daripada apa yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada rakyat Malaysia sekali lagi. Okey, yang pertama ialah saya secara pendek saya nak sentuh tentang cadangan Tambun, iaitu menoktahkan kemiskinan. Ini bagus. Saya setuju. Saya bagi double A rating kepada Tambun yang telah mencadangkan kemiskinan SIPA. Malah saya semasa Menteri Wilayah dulu, kementerian ini telah pun dimansuhkan, saya telah mencadangkan supaya kemiskinan tegar ini di wilayah hapus pada tahun itu sudah. Saya tak tahu apa terjadi selepas itu sebab dah saya tak jadi sebelah sana. InsyaAllah lepas ini ikut, wallahualam. Tetapi kemiskinan tegar di wilayah itu dihapuskan pada tahun 2022. Ini bagus, cadangan Tambun yang kita bagi double A rating. Tetapi cadangan ini lebih bagus lagi apabila ianya ialah kesinambungan dari apa yang telah dilakukan oleh kerajaan PN, di mana kita telah mulakan pilot project kepada 97 kawasan. Jadi kita bagi triple A rating sebab telah mengikut apa yang telah kita cadangkan. Yang keduanya, Yang Berhormat, perkataan maha kaya. Jangan saya tengok seolah ucap bajet ini macam anti orang kaya. Tak betul tu. Bajet ini menggalakkan pertumbuhan ekonomi, berarti menggalakkan orang kaya.
Orang kaya akan bayar cukai, orang Islam akan bayar zakat. Jangan sebut perkataan maha kaya dan sebagainya. Maha kaya, maha banyak zakat, maha banyak cukai. Keuntungan kepada negara. Kalau negara ini semua ada orang miskin, siapa yang nak bayar cukai? Dan siapa nak tolong orang miskin? Perkataan maha kaya tidak sesuai. Kita menuntut supaya orang-orang kaya juga bagi sumbangan. Malah yang Berhormat menyebut ada satu orang, saya tak mahu sebut nama, dituntut untuk memberi sumbangan kepada rakyat, dan kerana dia kaya. Kalau dia tak kaya tak dapat. Dan kerana dia juga maha kaya, maka kita dapat cukai yang lebih. Jadi jangan sebut perkataan kaya macam arau. Saya ya. Jangan Kaya macam arau. Ya. Kemudian yang ketiganya KWSP. Saya minta KWSP ni bagilah Yang Berhormat. Sebab dulu masa kami memerintah semua pekat bertempik sebagai KWSP. Malah ada ketua pemuda UMNO kata kita perjuangkan KWSP supaya keluar. Pemimpin-pemimpin UMNO ganggu Perdana Menteri mereka sendiri supaya keluarkan KWSP. Sekarang dah dikeluar. Kita keluarkan KWSP. Sekarang kenapa dihentikan dalam keadaan rakyat memerlukan KWSP? Bagilah Yang Berhormat. Tak bertengkar banyak ini. Kira bagilah, senang. Sebab kalau tidak, susah kita dibuatnya. Sebab rakyat perlukan sesuatu. Rakyat tengah menderita oleh kerana tekanan hidup dan sebagainya. Yang keempatnya ialah peruntukan di negeri miskin. Semua kawan-kawan kita sebut tentang negeri miskin. Negeri miskin sekarang ni kita lihat ianya diseksa. Jadi nampaknya kemiskinan itu ialah penyeksaan di Malaysia. Kita sebut negeri miskin Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. Tapi Kedah, Kelantan, Terengganu termasuk Perlis dihukum dalam bentuk bahawa kalaupun nak dibagi apa-apa imbuhan, apa royalti akan dibagi melalui orang-orang yang ditentukan oleh parti. Yang Berhormat Speaker, dia hormat saya hormat Speaker. Sekarang bila Perdana Menteri jadi Perdana Menteri, adakah dia Perdana Menteri PH? Dia Perdana Menteri rakyat Malaysia. Menteri rakyat Malaysia. Mana boleh duk sebut kita akan memberi bantuan tidak mengira kaum, bangsa atau parti. Tak payah sebut. Memang hampa dibayar gaji untuk tolong rakyat. Apa sebut? Kita akan bagi tidak mengira kaum. Memang tak mengira kaum. Tak payah sebut. Nak sebut apa? Tak mengira parti. Memang tak kira parti. Kalau kira parti, mari sini jadi oposisi. Kami pergi sana. Yang Berhormat, ni saya ucap tahniah kepada ni apa ni ada Saludin ni, Yang Berhormat. Dia buat tangan macam ni, 5. Saya tak tahu apa makna ni. Dia buat tangan 5. Saya kata ni satu gambar yang cantik. Tangan tu jari kot, jari. Ha? Jari ni. Jari 5. Macam 5 bulan ya. Ni bukan saya, sebab saya di polis tanya saya baru-baru ni, saya kena bagi statement sebab saya buat tangan macam tu. Dia orang buat tangan tak kena. Saya minta polis tuan siasat ni. Menteri ni, kenapa buat tangan 5 ni? 5 bulan ke ada semua. Tapi tak apa, itu nombor 2. Tapi yang sekarang yang pentingnya ialah kenapa negeri miskin diseksa? Tuan-tuan je tak boleh buat macam tu. Negeri miskin patut ditolong sebab dia Perdana Menteri rakyat Malaysia. Bukan Perdana Menteri PH. Bukan Perdana Menteri Hulu Langat. Kalau Hulu Langat saya tak boleh panggil dia. Tapi dia Perdana Menteri rakyat Malaysia. Jadi kena tolong semua. Dan jangan seksa negeri-negeri miskin ni. Sebaliknya bagi sama layanan seperti yang telah disebutkan. Di Sabah Sarawak kita bagi 50% daripada peruntukan pembangunan. Bagi 50%. Kerana kita lihat kadang-kadang disebut bahawa Kedah ni disebut pasal menteri besar tu. Saya nak bagi tahu menteri besar Kedah ni satu orang yang cukup hebat. Dia bercakap tapi cara orang sip bercakap Sungai Petani dia cakap lepas macam tu. Tapi dia baik. Malah saya mengangkat dia sebagai hero politik rakyat Malaysia. Dia cakap pasal Pulau Pinang. Pulau Pinang jangan sebut kedaulatan apa ni. Saya ada perjanjian 1786, 1791, 1909. Perjanjian, tetap perjanjian. Jangan cuba orang baru ni nak datang cakap pasal perjanjian. Perjanjian dulu. Ni tok-tok kita dulu buat perjanjian. Dan kita kena patuh kepada perjanjian. Kalau nak ubah perjanjian, boleh. Perjanjian 1909 ialah perjanjian Inggeris dengan Siam, di mana Kedah serah negeri di selatan Thailand dan Kedah berada di tangan British. Kita lihat berbagai perjanjian yang dibuat pada masa yang lepas. Kalau nak kaji, kita kaji kemudian. Tetapi jangan cuba ungkit soal perjanjian Kedah dan Pulau Pinang. Dan saya minta supaya kerajaan pusat kena bayar kepada Kedah.
kalau tak patutlah harga yang disebutkan tentang harga yang begitu murah dibayar kepada kedah, kita bagi. Dulu pasal Kubang Pasu jadi Perdana Menteri, dia bagi 10 juta. Sekarang saya cadangkan 100 juta. Orang Kedah terus sokong saya. Jadi termasuk Kedah telah memberi air kepada Perlis, Pulau Pinang dan juga Utara Perak. Perlis bayar. Dulu bayar. Sekarang mungkin tak bayar, tak ada duit. Jadi dulu bayar. Pulau Pinang yang banyak duit, kenapa tak bayar? Bayar untuk maintenance hutan tu. Okey, kemudian yang berikutnya ialah Allahu Akbar. Tentang orang muda orang muda, saya nak bagi tahu orang muda di seluruh Malaysia. Walaupun Menteri Dalam Negeri ni kawan saya, tapi kena sebut. Dia kata orang yang menyokong PN ni, dia tahu orang yang tak ada pendidikan, naik motosikal. Mana boleh dia menghina orang macam tu? Orang yang sokong mereka, orang ada pendidikan, orang handsome. Jangan, mana boleh buat macam tu? Tak baik. Tapi tak apa orang muda. Dia cakap macam tu senang orang muda. Semua sekali menyokong PN. Sokong PN untuk tawan Selangor, untuk tawan Negeri Sembilan dan juga tawan Pulau Pinang. InsyaAllah Kedah, Kelantan, Terengganu kita akan tawan. Tapi saya minta kita tawan. Orang muda sokong. Kami ialah kumpulan oposisi rakyat Malaysia yang hebat yang akan menegur cara membina. Jadi kalau kami merintah pun kami akan bagi kelonggaran yang sama, semua rakyat sama. Tapi ada beberapa kemudahan yang buat di Selangor. Contohnya dia bagi kemudahan kebajikan khadat kematian 2,500. Sekarang dia bagi 500. Kalau kami memerintah kita bagi 3,000. Ini saya ikut cara Tambun bocap. Jadi saya mencadang Menteri Dalam Negeri tolong cek kad palsu. Kad palsu yang telah dijual dengan begitu hebat di pasaran tidak betul. Kemudian saya terima kasih kepada pelabuhan Kuala Sanglang. Kuala Sanglang tu biar dia sama dengan Kedah, kita bangun sama dengan Kedah. Terima kasih. Tapi di Kuala Sanglang tu ada PPRT. Kita minta PPRT itu dibangunkan. Noktah ke PPRT Sipar ni buat PPRT Tegar ni, miskin Tegar ni dibuat di Kuala Sanglang. Lepas tu buat pelabuhan. Jangan buat pelabuhan tiba-tiba kemiskinan berada di hadapan kita. Kemudian kantin sekolah yang berhormat suruh saya baca. Tapi nak baca terlampau panjang. Tapi pengusaha kantin sekolah sekarang ni berada di Sabah. Saya tanya kenapa pergi Sabah? Dia kata saya nak melawat kantin di Sabah. Di Sabah untuk student 2,900 sewanya dekat 8,000. Tetapi di sini untuk student 2,000 lebih sewanya 3,000. Di Sabah sewanya mahal. Harga barang mahal, bangunan dhaif. Saya minta supaya moratorium yang habis bulan Mac ini, kerana lepas ni bulan puasa, mereka tak boleh berniaga, disambung 1 tahun lagi. Ya? Ataupun kalau tak boleh bulan 3 2024, bagilah sampai habis tahun ini moratorium. Sebab kalau tidak, peniaga kantin akan menghadapi masalah. Jadi yang berikutnya, lagi 3 minit. Kemudian yang berhormat, sekarang ni kita Bakri kemarin cakap pasal perumahan. Saya menyokong Bakri tentang perumahan, tentang rumah mampu milik. Rumah mampu milik ini orang banyak yang masih tak dapat beli. Maka saya minta supaya rent to own, sewa beli itu diperkenalkan. Agensi-agensi yang ada duit sikit macam di BKL, perkenalkan rent to own di wilayah supaya rumah mampu milik ini dapat dimiliki oleh orang yang sebenarnya. Bukan rumah mampu milik digunakan untuk disewa dan sebagainya. Elang pegawai kerajaan Yang Berhormat Tambun, terima kasih bagi 700. Saya cadangkan dalam keadaan yang teruk ni speaker. Speaker bekas PTD, saya bekas PTD. Kita bagilah RM1,000. Kesian kepada pegawai-pegawai kerajaan. Kalau kami memerintah sudah pasti dia akan naik jadi RM2,000. Ini bukan saya cakap. Ini bukan soal ni gombak jangan cakap pasal. Saya akan datang ke Selangor tak lama lagi Kemudian kafa, elang kafa saya minta dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM1,500 dan saya minta kerajaan melihat prima telah diarahkan. Sekejap gombak. Kita akan bertemu di Selangor dengan Bimbang. Saya akan ada. Arau bagilah Arau MB Selangor tu. Arau bagi. Bagi Arau, bagilah Arau sikit. Bagi gombak tu. Bagi gombak tu Arau. Dulu selagi saya Arau bagi. Kerajaan pertimbangkan. Saya akan pastikan gombak bagi Arau bagi saya. Diberi bantuan untuk tujuan pembangunan. Saya ada 3 minit lagi. Sekarang akhir sekali Yang Berhormat. Ini yang saya nak sebutkan sangat. Bahawa di Malaysia ini Gombak nak cakap apa Gombak? Ya, silakan gombak. Nah, okey. Pertama, Yang Berhormat Arau, saya nak tanya, sebelum ni Arau dalam kabinet pun tak sampai 1,000 pun bagi bonus. Ni dah jadi pembangkang pun nak janji 1,000. Macam bila masalah pembangkang? Ya.
Yang Muhammad, kalau Yang Muhammad nak balas dendam, tu anggaplah kerajaan ni Madani balas dendam. Ini Madani Yang Muhammad. Mestilah ada pemikiran baru. Semasuk pada tahun sudah kami bagi Dah dia bagi 700. 700 bagi. 700 tu bagilah tu. Dah bagilah tu. Arau 700. 700 tu dah bagi. Duduklah weh. 700. Duduk. Kira 700. Duduklah. Dia ada point. Arah ada point bagus tu nak jawab. Dah jawab Arah. Tak apa dah. Okey. Yang Muhammad, kerajaan ini bukan kerajaan balas dendam, kerajaan Madani. Tahun sudah kami bagi peruntukan kepada semua. DAP semua dapat peruntukan 3 juta lebih. Tahun ni 1 sen kami tak masa. Rakyat itu ada minta MOU. Perikatan Nasional nak sign MOU ke? Kami berusaha supaya duit allowance yang kami dapat kami bagi kepada rakyat semula. Apa pilihan? Sebab kami sedang diseksa dengan teruknya dan pemikiran. Sebab kata nak tebuk atap lagi, nak tebuk atap. Atap pecah, atap bocor. Atap bocor lagi katanya. Bulan 1 ni. 1 bulan 3 ni kata. Atap bocor lagi, atap pecah. Diamlah. Aduh. Okey, silakan. Arau perlu pakai 1 minit. Muhammad, Arau. Boleh? Okey. Boleh tak? Nak bagi dekat, dah bagi dekat Dalam gambar. masa 2 minit ini, Yang Berhormat, di Malaysia ini kita ada parti yang berasaskan kaum. Contohnya adalah UMNO. Yang mana UMNO sekarang ni bila join DAP, lebih DAP pula daripada lebih DAP daripada ni UMNO. Tapi 2-3 orang yang bagus Tapi yang bagus. Ni Puan Negeri Sembilan bagus. Selamat datang bersama kami nanti. Ada soal ni Kinabatangan. Dia cakap minta hanya ahli parlimen PH. Dulu dia yang duk hentam DAP. Sekarang ni nampaknya satu macam. Lebih DAP daripada orang DAP. Begitulah Kinabatangan. Tapi tak apa ni Yang Berhormat. Arau pun dulu hentam PAS juga. Okey, Arau pun dulu hentam PAS juga. Okey. Sekarang ni baik pula dengan PAS. Okey. Arau dulu pun hentam PAS juga. Cakap PAS tak betul. Sekarang ni sama dengan PAS juga. Ulangan. Last. Tengok peraturan lah ulangan. Order. Akhir sekali ialah parti di Malaysia ni ada parti yang berasaskan kaum. UMNO, MCA, MIC. Tapi mereka masuk di tubuh Barisan Nasional. Ada parti yang nampaknya sedikit perkauman. Si Putih ada perkauman. Dan ini saya nak sebut. Saya nak sebut perkauman ini juga saya akan, kalau dibagi masa saya akan terang. Tapi saya nak sebut bahawa hanya satu parti yang berasaskan kepada agama Islam, iaitu PAS. Sekarang bersama dengan PN. Saya ni tuan-tuan, orang yang fanatik agama Islam, orang tu bagus. Sebab dia tak ganggu orang. Saya nak bagi contoh macam di negeri yang diperintah oleh PAS, Kelantan. Patung Buddha yang tidur yang terpanjang ialah di Kelantan. Yang berdiri, yang duduk pun di Kelantan. Ada pernah dia buat ganggu apa-apa. Toleransi agama cukup tinggi bagi orang yang fanatik agama. Saya fanatik agama Islam. Saya bersongkok dulu, kini dan selamanya. Saya nak bagi tahu bahawa lagi kuat tentang agama, lagi sifat toleransi tinggi. Yang menjadi masalah ialah pemikiran liberal. Ada orang Islam kata ini kami liberal. Liberal bukan pemikiran Islam. Itu kamu punya. Orang liberal boleh bertukar-tukar. Tapi sekarang ni dituduh PAS ni kononnya Taliban dan sebagainya. Itu tuduhan yang dibuat oleh parti yang bercorak perkauman. Okey, Rau, gulung Rau. Jadi dalam sejarah Malaysia yang saya telah tulis dengan panjang, saya akan sebarkan nanti bahawa parti Farid Punta boleh lantik jadi Mursyidul Ampas ni. Arau ni boleh lantik jadi Mursyidul Ampas. Arau. Kadang-kadang Arau. Ulangan sibuk je. Diam. Ni jempol ya. Yang masalah ni ada balik kala boleh jadi halal. Harus haram. Ya Allah, masuk akademik buruk Malaysia lah macam ni. Ganggu orang. Ulangan tu. Arau gulung Arau. Parti yang berasaskan kaum, okey, mereka boleh. Tetapi parti perkauman perlu diubah. Terutamanya parti perkauman sekarang sudah berkawan dengan UMNO dan sebagainya. Tapi PAS akan mengamalkan terus pendiriannya dari segi agama. Okey. Iaitu bila kita fanatik kepada agama, Arau, kita masih dalam bajet, Arau. Kita adalah sebenarnya menjadi orang yang baik. Jadi PAS ialah Kubang Krian dalam bahaya ni. Kubang Krian dalam bahaya ni. Arau ni akan bertanding timbalan presiden, akan lawan timbalan presiden. Bahaya Arau ni. Bersatu juga perkauman juga, bersatu perkauman parti. Yang Muhammad, Speaker,
saya kesal kepada Ulu Langat yang panggil lebih teruk daripada kera di hutan. Okey, baik. Kota Marudu, silakan. Speaker. Guna perkataan kera tu. Tak apa. Patutnya orang lama bagi contoh lah, bagi contoh. Baik. Bagi contoh lah patutnya Arau ni kan. Minta tarik balik lah, bagi contoh lah patut. Perangai. Saya pun tak guna dah perkataan-perkataan tak elok ni Dan kan. perangainya kau betul. Patutnya Arau ni bagi contoh lah pada kami yang baru ni kan. Bagi contoh. Tak apalah, Parit Bunta duduk lah. Contoh Saya yang dengan baik Arau, saya dengan Arau. Parit Bunta duduk. Baik. Parit Bunta duduk. Saya dengan Arau sekarang ni. Ulu Langat. Saya dengan Arau. Tak cakap elok-elok lah, cakap elok-elok. Baik. Semua duduk. Kita ni orang Melayu kata tadi parti Islam. Kota Marudu. Bawa budaya, bawa adat Islam. Tapi cakap macam mana ni? Perangai tu. Ahli parlimen lama tapi cakap Ulangan tu, perangai tu. Tak, Ulu Langat, perangai tu ubah sikit. dengan Parit Bunta. Bukan dengan Parit Perangai Bunta. tu ubah sikit. Bukan dengan Parit Bunta. Tak nak orang Saya kata dengan Arau. perangai Saya tu dengan jadi Arau. baik. Ulu Saya Langat. dengan Arau. Apa masalah Perangai Parit tu Bunta? jadi baik. Saya dengan Arau. Cakap elok-elok. Saya tak gunakan perkataan Arau tak dah elok. habis bercakap Saya dah. tidak gunakan perkataan Arau tak dah elok. habis bercakap dah, Saya Langat. tidak gunakan perkataan Boleh, tak elok. perangai, Saya Langat. tidak gunakan Kalau tak nak orang perkataan tak kata, elok. ubah Minta perangai, Arau. Langat. Minta Arau tarik Tak nak balik. orang kata, Minta ubah Arau perangai, tarik balik. Langat. Minta Arau tarik balik. Ini jadi masalah semua ni, tembok atap semua ni. Tembok atap. Atap tak tembok. Atap pecah lah. Saya ni Ulu Langat. Speaker, minta kawal. Tak, saya nak tengok berapa orang nak menjerit. Rakyat sedang tengok. Teruskan. Rakyat sedang tengok. Teruskan. Arau, adakah Arau sebut perkataan parlimentari? Kalau tidak, kata tidak. Kata ya, kata tidak. Dengar orang lain diam semua. Orang lain diam. Kalau Arau betul-betul insan Islamik, dia akan bercakap benar. Adakah Arau bercakap un-Islamic words tadi? Arau, saya jemput Arau bangun. Soalan saya dengar betul Arau. Adakah Arau mengeluarkan perkataan un-parliamentarian kepada Ulangat tadi? Kalau ya, kata ya. Tidak, kata tidak. Itu Tidak, saya maksud jangan. No. Saya nak tanya soalannya, ya atau tidak? Niat di hati saya ikhlas. Bukan niat. Pengucapan tu. Ya atau tidak? Tidak ada sangkaan buruk. Saya kata jangan berperangai seperti kera di hutan. Okey. Itu ialah dibenarkan dalam Baik, peribahasa. itu maksudnya. Saya tak Okey, niat. case close. Duduk. Terima kasih. Kota Marudu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan ucapan Ulangan terima tak kasih faham. pada Tuan Yang Dipertua kerana telah memberikan ruang dan peluang untuk saya sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan belanjawan negara tahun 2023. Tuan Yang Dipertua, di kesempatan ini belum terlewat untuk saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada para pengundi di P168 Kota Marudu yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada saya untuk mewakili mereka dalam pilihan raya yang ke-15 baru-baru ini. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi sabas dan tahniah pada Yang Amat Berhormat atas Tambun, Yang atas berhormat atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Pada hari Jumaat yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan telah membentangkan Belanjawan Negara 2023 yang disifatkan sebagai belanjawan madani. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada pihak kerajaan kerana telah berjaya membentangkan belanjawan tersebut. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk menyentuh serta memberikan beberapa cadangan bagi turut sama membahas beberapa isu membabitkan rang undang-undang perbekalan tahun 2023. Tuan Yang Dipertua, seperti yang kita sedia maklum, kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini merupakan sebuah kerajaan yang menggabungkan wakil dari pelbagai parti politik. Ianya menuntut semua parti dan pemimpin politik untuk mengenepikan kepentingan politik dan ideologi parti masing-masing demi untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil. Kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini tertubuh dengan latar belakang yang amat berbeza serta berlainan dari segi iltizam dan hala tuju politik masing-masing. Namun apa yang lebih penting pada kita semua mahukan kerajaan yang ada pada hari ini benar-benar fokus kepada usaha bekerja bersungguh-sungguh untuk membantu rakyat serta meningkatkan tahap ekonomi negara kita. Tuan Yang Dipertua, dalam ucapan sulung saya dalam Dewan yang mulia ini, izinkan saya untuk lebih fokus kepada hal ehwal Kota Marudu.
Sebagai ahli parlimen yang mewakili Kota Marudu, saya ingin menggariskan beberapa cadangan mengenai pembangunan dan beberapa prasarana yang memerlukan penambahbaikan dengan kadar yang amat segera. Kita semua sedia maklum, Kota Marudu tergolong di antara daerah yang termiskin di negara ini. Justru itu Tuan Yang Dipertua mengambil kira peruntukan pembangunan yang telah diumumkan 99 bilion seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan dalam belanjawan Jumaat yang lepas, yang lebih menumpuhkan kepada program membasmi kemiskinan ataupun menoktahkan kemiskinan, baik pulih prasarana awam dan juga program kemajuan desa. Sejajar dengan pengumuman ini, besarlah harapan saya agar Kota Marudu tidak terlepas pandang oleh kerajaan, kerana selama ini Kota Marudu adalah antara daerah yang termiskin di negara kita. Tuan Yang Dipertua, saya tidak ingin menyebut tentang bagaimana untuk membawa pelaburan ke kawasan Kota Marudu bagi meningkatkan ekonomi rakyat. Sebab untuk membawa pelabur, kawasan tersebut haruslah mempunyai kemudahan asas yang tersedia, yaitu bekalan elektrik dan air yang sempurna dan jaringan jalan raya yang baik. Bukan Kota Marudu bukan saja amat terkenal dengan kesesakan jalan raya yang teruk sepanjang masa, kerana bukan disebabkan oleh kemajuan yang ada, tapi juga keadaan jalan yang sempit, sedangkan daerah Kota Marudu ini merupakan laluan alternatif daerah Pitas dan juga Sandakan ataupun Pantai Timur. Kita minta, saya mohon Dewan Yang Mulia ini agar Kerajaan Persekutuan dapat membantu Kerajaan Negeri Sabah untuk mengupgrade ataupun menaik taraf dengan izin jalan Kota Marudu, Pekan Kota Marudu ini, jalan Sahalak pada jalan Dua Halak. Tuan Yang Dipertua, terdapat jalan-jalan kampung menghubungkan kawasan Pekan Kota Marudu dan juga perkampungan yang langsung tidak dapat dilalui kenderaan, biarpun kenderaan pacuan 4 roda. Lebih teruk di musim tengkujuh kerana jalan-jalan ini rosak teruk tanpa penyelenggaraan. Sekadar ingin menyebut beberapa petang jalan yang amat mendesak untuk dinaik taraf oleh pihak kerajaan dengan kadar yang segera, yaitu Jalan Tagibang, Jalan Panaitan Torentidon ke Pampang Poring, Jalan Kuromoko, Jalan Subayang Lotong ke Membatu Laut, Jalan Pinawantai Narandang, Jalan Bingolon, Jalan Rampai, Jalan Muhang Teringai dan banyak lagi jalan-jalan yang lain yang tidak saya sempat untuk sebut satu persatu. Tuan Yang Dipertua, saya difahamkan bahawa Jalan Samparita dan Jalan Sansogon Magandai telah pun mendapat peruntukan dan kontraktornya telah dilantik oleh Kerajaan Madani ini pada Desember yang lepas. Saya minta kepada Dewan Yang Mulia ini agar kerajaan dapat meneruskan jalan ini, kerana selama ini inilah jalan yang paling teruk di Kota Marudu. Baru-baru ini saya telah menghantar bekalan makanan ke 2 sekolah, yaitu di kawasan Magandai. Kawasan ini mempunyai 2 sekolah, yaitu SK Samparita dan juga SK Magandai, dan juga klinik, dan mempunyai puluhan kampung yang ada di kawasan ini. Bukan saja kenderaan yang terkubur, malah salah seorang pegawai saya yang turun dari kereta termasuk dalam lumpur tengah-tengah jalan raya tidak boleh keluar daripada lumpur dan terpaksa ditarik oleh kenderaan untuk keluar daripada lumpur tersebut. Jadi inilah keadaan sebenar keadaan kawasan Kota Marudu, dan memang betullah kawasan kita ini adalah antara yang termiskin di Malaysia. Sebab itu saya minta Dewan Yang Mulia ini agar dapat memperhatikan kepentingan utama agar mendapat perhatian yang penuh daripada pihak kerajaan. Tuan Yang Dipertua, masalah bekalan elektrik yang sering terputus, bekalan air juga yang sering terputus, sehingga beberapa hari ada yang makan masa hingga berminggu. Ini harus diutamakan untuk diambil tindakan dengan segera oleh kerajaan. Kota Marudu perlu pembinaan empangan yang baru bagi menampung keperluan rakyat yang di kawasan ini. Saya melihat Yang Dipertua, jurang antara pembangunan di negeri Sabah berbanding dengan negeri-negeri yang lain amat ketara dan perlu diambil kira oleh kerajaan untuk tindakan yang tepat dan drastik agar matlamat kerajaan untuk melihat pembangunan yang sama rata dapat direalisasikan. Tuan Yang Dipertua, saya amat yakin dengan kesungguhan dan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Tambun di bawah pentadbiran Kerajaan Madani ini, perkara pokok yang perlu diselesaikan untuk kawasan Kota Marudu, khususnya negeri Sabah amnya, dapat disegerakan bagi memastikan rakyat di kawasan dapat menikmati kemajuan yang sama dikecapi oleh daerah-daerah yang lain di negara kita. Tuan Yang Dipertua, sekali lagi saya ingin tekankan
bahwa ekonomi rakyat hanya dapat direalisasikan oleh kerajaan sekiranya kerajaan serius dalam menyediakan keperluan asas jaringan jalanan yang baik serta bekalan listrik dan air yang sempurna. Saya yakin sekiranya kerajaan dapat melaksanakan ini, kawasan daerah termiskin di Malaysia seperti Kota Marudu, insya-Allah ini akan membantu usaha kerajaan dalam menoktahkan kewujudan miskin tegar. Yang dipertua, bila mana Kota Marudu tersenarai adalah antara daerah yang termiskin di Malaysia, sudah tentu banyak keperluan menyediakan rumah-rumah bagi rakyat yang miskin tegar. Saya ingin berkongsi di sini, Tuan Yang Dipertua. Di Kota Marudu ada kes dalam satu rumah hingga 4 keluarga yang tinggal karena mereka tidak mampu untuk membuat rumah masing-masing. Sebab itu, dalam ucapan saya ini saya menyuruh agar mohon kepada kerajaan skim program perumahan rakyat termiskin, yaitu PPRT yang sering kita sebut, dapat diteruskan serta dipertingkatkan demi kemudahan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat di Kota Marudu. Yang amat berhormat Menteri Keuangan juga menyentuh mengenai isu sekolah-sekolah daif dan klinik-klinik daif yang mana kerajaan mencasarkan untuk menyiapkan dengan kadar segera pembaikan 400 klinik dan juga 380 sekolah daif melibatkan peruntukan 1.2 bilion. Berhubung dengan perkara ini, saya juga ingin mohon kerajaan supaya bukan saja tertumpu pada pembaikan sekolah dan klinik, tetapi juga melihat keperluan untuk menaik taraf hospital yang juga tidak menampung keperluan semasa, malah banyak peralatan yang tidak berfungsi yang berlaku di hospital seperti di Kota Marudu. Saya ingin bercerita sedikit. Banyak keluarga yang datang ataupun penduduk yang datang dengan saya mengadu, bila mana keluarga mereka meninggal, ada yang mayat terpaksa dihantar ke Kudat, Hospital Kudat dan juga Hospital Pitas karena Hospital Kota Marudu peti sejuk untuk mayat rosak semua. Begitu juga dengan bekalan oksigen. Ada kes kemalangan yang kita lambat untuk membekalkan oksigen karena bekalan oksigen di Kota Marudu terhad dan kekurangan. Sebab itu saya menyuruh kepada pihak kerajaan agar melihat keperluan untuk membina hospital yang baru di kawasan Kota Marudu. Ini amat penting bagi memberikan khidmat terbaik pada rakyat dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Sebagai kesimpulan dalam perbahasan saya pada hari ini, saya memohon kepada pihak kerajaan peruntukan belanjawan yang dibacakan berbilion ringgit ini dapat dicapai sasaran dalam usaha kerajaan untuk menoktahkan masalah miskin tegar di negara ini. Segala program kerajaan haruslah dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan tanpa ada birokrasi di peringkat pelaksanaan. Kalau kerajaan gagal memastikan perancangan dalam belanjawan ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, keadaan miskin tegar menaik taraf kemudahan infrastruktur tidak akan dapat mencapai sasaran. Dan yang akan merana adalah rakyat yang selalunya mendengar belanjawan yang baik, indah setiap tahun, tapi tidak akan mencapai hasilnya. Seperti mereka mendengar guru di langit, tapi hujan tak akan turun. Dan keadaan kemiskinan tegar ini masih berterusan menghimpit rakyat kita seperti mana yang dialami oleh rakyat di Kota Marudu. Tuan Yang Dipertua, kita mengharapkan dengan pelaksanaan belanjawan, jurang perbezaan pembangunan yang amat ketara di antara negeri-negeri Semenanjung serta Sabah dan Sarawak dapat kita kecilkan. Dan dalam masa yang sama, rakyat Sabah dan Sarawak akan yakin bahwa kerajaan Madani ini serius dalam mewujudkan pembangunan yang seimbang di semua negeri. Rakyat tidak boleh tunggu lagi. Kerajaan bertukar ganti, tapi keadaan luar bandar masih keadaan yang sama. Khususnya dari Kota Marudu, tidak jauh berbeza, tidak jauh berubah. Kerajaan Madani kena buktikan dalam masa 5 tahun ini, kita boleh membawa pembangunan serta menoktahkan miskin tegar di negara kita. Kami wakil rakyat akan bekerja sehabis baik dalam memastikan segala perancangan dan program kerajaan insya-Allah dapat dilaksanakan demi rakyat dan negara yang kita sayangi. Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Batu Tambun kerana memperuntukkan 6.5 bilion pada wilayah Sabah dan peruntukan khas 300 juta pada negeri Sabah. Semoga peruntukan ini akan membantu sedikit sebanyak agar daerah Kota Marudu
keluar daripada kepompong kemiskinan di masa yang akan datang. Akhir sekali, oleh kerana masa telah habis, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian dalam perbahasan rancangan undang-undang perbekalan belanjawan tahun 2023 ini. Saya mewakili Parlimen Kota Marudu menyokong penuh atas rancangan undang-undang ini. Kota Marudu mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Marudu. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Perluas. Terima kasih Puan Timbalang Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas belanjawan 2023 yang telah dibentangkan di Parlimen Dewan Rakyat yang mulia ini. Puan Timbalang Yang Di-Pertua, Tambun, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa hutan negara dan akan menjangkau 1.2 trilion atau lebih 60% KDNK bagi tahun 2023. Jika dimasukkan liability yang lain, ia akan memecah 1.5 trilion atau 81% KDNK. Bayaran khidmat hutan tahun ini mencecah 46 bilion atau 16% daripada hasil kerajaan, dan bayaran 46 bilion ini hanya untuk bayaran faedah atau bunga pinjaman dan bukan hutang pokok. Pengumuman ini amat membimbangkan jika dibandingkan dengan keadaan hutan dan liability kerajaan pada akhir tahun 2018. Hutan adalah 741.05 bilion atau 51.2% KDNK, dan jika dimasukkan liability dan liability lain mencecah 1.091 trilion. Dalam 5 tahun ini, hutan sudah naik 61.93% atau lebih kurang 62%, iaitu 458.95 bilion. Ini satu perkara yang memang membimbangkan. Mereka yang tidak menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir negara ini dalam pilihan raya ke-14 dalam tahun 2018 hendaklah bertanggungjawab ke atas keadaan kenaikan mendadak hutan dan liability ini. Rampasan kuasa langkah Sheraton telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan pentadbiran mereka yang merampas kuasa ini tidak cekap, boros, menyalahgunakan kuasa dan berlaku rasuah berleluasa telah menyebabkan hutang liability yang naik mendadak ini. Untuk kita mengatasi cabaran-cabaran ini dan maju ke depan, rakyat jelata hendaklah bersatu padu di bawah pimpinan Tambun sebagai Perdana Menteri. Saya mencadangkan 3 perkara yang kita perlu lakukan untuk mengatasi cabaran hutan dan liability yang tinggi ini. Perkara pertama ialah perpaduan rakyat. Kedua, kita mesti menjana kekayaan. Dan ketiga, kita mesti lakukan penjimatan. Tentang perpaduan rakyat, seringkali berlainan agama dan kaum menjadi titik perpecahan masyarakat kita. Semua agama dan kaum mengiktiraf Tuhan wujud sebelum agama dan kaum mereka. Jadi mana-mana orang yang percaya kepada Tuhan haruslah mengamalkan agama mereka secara inklusif dan menghormati perbezaan di antara manusia yang Tuhan ciptakan. Saya ingin memuji kerajaan perpaduan sekarang yang senantiasa menekankan bahawa negara kita negara majmuk, berbagai bangsa dan berbagai agama, dan kita senantiasa mesti bersatu padu. Saya sedih isu remeh seperti kod pakaian orang awam ke pejabat kerajaan telah memecah belakang perpaduan rakyat. Kita tidak boleh mengenakan nilai-nilai moral dan kepercayaan kita sendiri ke atas orang lain. Bayangkan apa akan terjadi kalau orang Islam menyatakan semua orang lain tidak boleh makan daging babi. Orang Hindu melarang orang lain makan daging lembu. Dan orang vegetarian
melarang orang makan semua jenis daging. Saya berharap kerajaan dapat menandingi isu ini dengan menetapkan bahawa kod pakaian ke pejabat kerajaan ini hanya adalah satu nasihat atau advisory sahaja dan tidak boleh dikuatkuasakan sebagai satu undang-undang. Perkara kedua, menjana kekayaan. Kekayaan boleh dijana dengan penambahan aktiviti ekonomi, memupuk bakat-bakat dan memastikan bakat-bakat ini kekal dalam negara kita. Setiap rakyat yang rajin harus dihargai. Kerajaan haruslah menolong mempertingkatkan aktiviti-aktiviti ekonomi dan keupayaan mereka. Malangnya ada beberapa perkara yang menyebabkan mereka yang rajin ini tidak produktif lagi. Bakat-bakat tidak dipupuk dengan baik dan ramai bakat-bakat kita tidak berada dalam negara kita tetapi berhijrah ke negara lain. Mereka patut digalakkan terus dalam negara kita untuk menjana kekayaan. Saya bagi 3 contoh. Contoh pertama, nelayan kita. Tidak ramai lagi rakyat Malaysia yang ingin bekerja sebagai nelayan atau terlibat dalam industri perikatan laut. Ini adalah kerana pengusaha-pengusaha perikanan ditindas oleh Undang-Undang Akta Perikanan 1985 untuk berpuluh-puluh tahun. Di bawah Seksyen 50 Subkurungan 2 Akta Perikanan 1985, vessel atau bot dan perlengkapan yang disita sementara menunggu perbicaraan di mahkamah tidak boleh dipulang balik kepada tuan punyanya, melainkan wang jaminan yang sama nilai dengan vessel dan perlengkapan itu dibayar. Jika